Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Jiwa mesti kental, tetapkan niat bertanding. Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 pada 19 November ini turut menyaksikan beberapa penggiat seni diumum menjadi calon selepas dinilai pucuk kepimpinan parti sebagai individu berkaliber memikul tugas wakil rakyat. Dengan pengaruh dimiliki selebriti yang peta dan bijak berpolitik, tentunya mempunyai peluang penambat hati pengundi yang rata-ratanya tahu menilai calon yang difikirkan sesuai memperjuangkan nasib masyarakat. Dalam senario politik Malaysia, membabitkan anak seni dalam dunia politik bukanlah baru. Sama dengan golongan profesional lain, selebriti tidak terkecuali mempunyai kesedaran berpolitik, terutama bagi mereka yang selama ini banyak terbabit dalam aktiviti persatuan yang mengangkat isu pekerja seni. BH Murama, bintang veteran itu penyanyi terkenal 1980-an, Herman Tino yang pernah bergelar calon PRU 13 hampir sedekad lalu, iaitu 2013. Bertanya Herman atau nama sebenarnya Masrun Tamsi 67 bertanding atas tiket calon bebas menggunakan lambang Bunga Raya, penyanyi lagu populer Mengapa Dikenang Mengapa Difikir ini mengakui berdepan cabaran merebut kerusi Parlimen Tanjung Karang, Selangor. Artis yang menceburi bidang politik lebih dipandang hina berbanding penjenayah. Katanya di sebalik berkongsi pengalaman berdepan penyandang kerusi, yaitu sahabat baiknya daripada Barisan Nasional Tan Sri Noh Omar ketika itu. Herman berkata beliau tidak pernah bercita-cita menyertai dunia politik pada mulanya. Keputusan untuk bertanding kerusi Parlimen Tanjung Karang dibuat kerana mahu membuktikan kepada seorang individu yang secara terang-terangan memperlekehkan saya. Selain itu, keputusan itu didorong rasa kecewa terhadap penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dalam parti politik yang saya sertai ketika itu. Apabila saya memutuskan untuk bertanding sebagai calon bebas, ramai tidak boleh terima dan hina saya pernah digelar binatang. Malah kawan, baik saya sanggup memaki hamun hanya kerana disebabkan keputusan saya itu. Mungkin bagi mereka, artis tidak layak sertai politik, apalagi bergelar calon. Bagi mereka adalah menjadi satu kesalahan besar jika artis berada dalam pentas politik, katanya. Tidak sanggup lagi berdepan sepak terajang politik yang memualkan, Herman memutuskan tidak mahu bertanding pada PRU 14 pada 2018. Cukup dengan pengalaman yang dilalui 2013, biarlah menjadi kenangan sepanjang zaman. Bagi mereka golongan artis memang tiada tempat di pentas politik. Walaupun sudah 9 tahun berlalu sampai hari ini, seluruh Tanjung Karang masih mencemu saya. Itu yang saya dapat hasil tindakan berani yang dilakukan itu. Apa-apapun saya tidak pernah menyesal dengan keputusan yang dibuat. Sekurang-kurangnya apabila saya sudah tiada nanti, ada juga meninggalkan sesuatu yang boleh dianggap sejarah dalam senarai pencapaian pribadi sepanjang bergelar anak seni. Kemarin pada awal pengumuman Majlis PRU 15, GTA, Parti Pejuang Tanah Air, pelakon dan pengarah Ahmad Idham Nazri serta teman seangkatannya dunia seni Datuk Seri Izlan Yusof diumumkan calon GTA pada PRU 15. Ahmad Idham Izlan daripada Badan Bukan Kerajaan NGO Pengasan Bangsa, Gagasan Bangsa masing-masing akan bertanding di Parlimen Port Dickson dan Sebak Bernam atas tiket pejuang. Selain dua selebriti itu, pelakon Azlan Sani Zawawi atau dikenal sebagai Lando dilaporkan turut dicalonkan bagi Presiden Tanjung Karang. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk utama Nur Omar penjelas isu kerusi Parlimen Tanjung Karang hari ini. Pengurusi Barisan Nasional Selangor Tan Sri Nur Omar akan membuat pengumuman berhubung isu pencalonan kerusi bagi Parlimen Tanjung Karang hari ini. Noh berkata setakat ini hanya 21 watika pencalonan diterima pada majlis penyerahan watika calon Parlimen BN Selangor yang diadakan di sini semalam. Watika pelantikan calon bagi Tanjung Karang masih belum diperoleh dan saya hanya mengetahui bahawa Ketua Wanita UMNO Tanjung Karang, Datuk Habibah Muhammad Yusof dipilih sebagai calon bagi kerusi Parlimen itu menerusi media sosial. Sebab saya tidak dicalonkan di Tanjung Karang, kalau nak tahu datang ke Tanjung Karang esok.
Saya kenapa jelaskan perkara ini kepada pengundi-pengundi saya, katanya selepas majlis penyerahan watika calon BN di Ibu Pejabat UMNO Selangor di sini malam tadi. Noh berkata sebelum penamaan calon dibuat, beliau ada jumpa pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan membawa 84 usul daripada cawangan Tanjung Karang yang meminta pucuk pimpinan mengekalkan namanya di parlimen berkenaan. Presiden beritahu akan memanggil saya semula untuk berbincang mengenai Parlimen Tanjung Karang dan hari ini, iaitu semalam saya menunggu panggilan daripada pagi, malah turut menghantar pesanan WhatsApp kepadanya tetapi tiada respon. Mungkin Presiden busy, katanya. Dalam pada itu mengulas mengenai sasaran kerusi yang ingin dimenangi di negeri itu, Noh berkata jika BN Selangor memenangi 10 kerusi, ia sudah cukup membanggakan. Katanya komposisi calon parti pada PRU kali ini terdiri daripada 10 calon UMNO, 8 calon MCA, 3 calon MIC serta seorang calon Friend of BN yaitu Kongres India Muslim Malaysia KIMMA. Beliau berkata 22 calon dipilih juga sendiri daripada pelbagai lapisan kepimpinan termasuk tokoh muda dan calon popular. Barisan calon-calon yang akan bertanding pada parlimen terdiri daripada pelbagai lapisan kepimpinan dan bukan penyandang kerusi. Ada yang memang kenal dari muka baru seperti Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang juga Menteri Kewangan yang akan bertanding di Kuala Selangor, Menteri Kesihatan iaitu Khairi Jamaluddin di Sungai Buloh dan tokoh popular media sosial yang akan bertanding di Shah Alam iaitu Hizatul Isyam Abdul Jalil. Saya harap gabungan ini dapat memberi gambaran serta persepsi pada rakyat Selangor bahawa BN sedang membuat perubahan untuk pastikan 22 kawasan negeri itu dapat dimenangi. Pengurusi BN Selangor Tan Sri Noh Omar berkata, PRU 15 parti itu akan bertanding di kesemua 22 parlimen yang mana UMNO meletakkan calon di 10 kawasan, manakala 8 calon MCA, 3 calon MIC serta seorang calon Friends of BN iaitu Kongres India Muslim Malaysia KIMMA. Ada yang memang terkenal dan muka baru seperti Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang juga Menteri Kewangan yang akan bertanding di Kuala Selangor, selain Menteri Kesihatan iaitu Khairi Jamaluddin di Sungai Buloh dan tokoh popular di media sosial yang akan bertanding di Shah Alam iaitu Hizatul Isyam Abdul Jalil. Saya berharap gabungan ini dapat memberi gambaran serta persepsi kepada rakyat Selangor bahawa BN sedang membuat perubahan untuk memastikan 22 kawasan di negeri itu dapat kita menangi. Saya juga berharap gabungan muka baru menjadi ikon kepada pengundi termasuk pengundi muda supaya mereka kembali menyokong BN pada PRU 15 ini. Katanya pada sidang media selepas majlis penyerahan watika calon BN di Ibu Pejabat UMNO Selangor di sini malam tadi. Mengulas lanjut, Noh berkata terdapat 3 pertukaran kerusi yang dilakukan selepas perbicaraan dilakukan antara parti komponen iaitu kerusi Kapar, Sungai Buloh yang juga sebelum ini ditandingi MIC diberikan kepada UMNO. Katanya, Kuala Langat yang sebelum ini adalah kerusi UMNO pula diberi kepada MIC. Dan Parlimen Puchong yang juga sebelum ini ditandingi Gerakan diberikan kepada KIMMA. Noh berkata pada PRU 14 hanya 1 kerusi di Selangor yang dimenangi BN iaitu Tanjung Karang. Justru dengan 22 muka baru yang dipilih, parti itu berharap akan memenangi sekurang-kurangnya 10 kerusi. Pada tahun 2004 kita menang 100% kerusi di Selangor dan tidak mustahil ia berulang sekiranya pendekatan dan cara kempen kita bergerak bagus. Calon juga sudah bertukar, tiada lagi penyandang yang akan bertanding jadi sekurang-kurangnya kalau dapat 10 kerusi amat dibanggakan kita, katanya. Dalam pada itu media melaporkan bahawa Nur sah tidak dicalonkan di Tanjung Karang dan digantikan Ketua UMNO Tanjung Karang Datuk Habibah Muhammad Yusof. Noh berkata beliau sudah 6 panggal menjadi ahli parlimen dan mencipta sejarah di Selangor. Justru beliau berharap perubahan tidak dicalonkan akan mendatangkan lebih kejayaan kepada Barisan Nasional. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian.
tabah, jangan gelabah. Alhamdulillah, ketereh menang. Jangan gelabah, jangan tutup bilik gerakan, jangan cepat patah semangat. Kita ikut perkembangan dengan sabar dan tabah. Demikian pesanan penyandang kursi Parlimen Ketere, Tan Sri Anwar Musa yang digugurkan daripada selarai calon Barisan Nasional pada PRU 15 kepada semua petugas pilihan raya partinya di kawasan berkenaan. Setiap perbuatan mesti didahulukan dengan berfikir panjang. Kita ikuti perkembangan dengan tenang dan jangan lebarkan perpecahan, terutama dalam kalangan rakyat seperjuangan serta umat Islam. Adalah kita disalahertikan? Adakah kita difitnah dengan fitnah yang memilukan? Namun kita harus kekal pada kebenaran dan kejujuran. Insya Allah ada hikmah dan ganjaran di kemudian hari. Salam persahabatan dan bersama menjaga ukhuwah kita sesama Islam, katanya dalam hantaran melalui Facebook. Selasa lalu, pengurus CBN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan Ketua Puteri UMNO Kelantan Marzwani Ardila Arifin sebagai calon bertanding di kursi Parlimen Ketere pada PRU 15. Anwar merupakan antara 4 menteri daripada BN dan Kabinet bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob digugurkan sebagai calon PRU 15. Tiada lagi menteri berkenaan, ialah Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yang juga penyandang kursi Parlimen Arau, Menteri Sains dan Teknologi Inovasi Datuk Seri Dr. Adam Baba, serta Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamed Sadiq, iaitu Kota Tinggi. Seterusnya, Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia memaklumkan Marzwani Ardila Arifin dan ada bertanya kepadanya apakah harus dibuat kerana perlu mengisi borang percalonan hari ini. Jawapan saya konsisten, teruskanlah seperti biasa. Beliau nak jumpa saya pagi ini. Saya katakan sempurnakan semua urusan dulu. Sewaktu